Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membuat bertangan latihan dasi saya. Saya telah memilih tempat latihan dasi saya di Mary Brown Pucuk Permai selama 5 bulan iaitu 20 minggu. Pensyarah penilaian saya iaitu Faros Faida. Okey, seterusnya ni adalah detail diri saya. Nama saya Nur Fahana binti Anwar. Nombor matrik saya 2050. Tarikh lahir 2 Oktober 1998. Tempat tinggal di Bandar Kirara Puchong. Tempat belajar saya di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Arau Perlis. Tarikh praktikal iaitu 26/9/2021 sehingga 11/2/2022. Tempat latihan dasi saya di Mary Brown Pucuk Permai. Ini adalah lokasi untuk Mary Brown Pucuk Permai. Alamat dia Mary Brown Shell Pucuk Permai. Mary Brown Pucuk Permai ni beroperasi 10 pagi sehingga 10 malam. Ini adalah map untuk pergi ke Mary Brown Pucuk Permai. Ini adalah facilities yang terdapat di Mary Brown. Mary Brown ni terletak dekat dengan stesen LRT supaya untuk memudahkan orang untuk pergi ke Mary Brown. Yang kedua, terdapat apartmen untuk memudahkan sesiapa yang duduk jauh tu boleh sewa di Prima Valley tersebut. Ini adalah sejarah penubuhan Mary Brown Sedia Berhad. Mary Brown Pucuk Permai terletak bersebelahan dengan Shell dan McDonald. Mary Brown Sedia Berhad diasaskan pada 1981 di Johor Bahru, Malaysia. Mary Brown kini bertapak di 16 negara dengan 500 rangkaian restoran. Mary Brown Sedia Berhad merupakan syarikat rangkaian makanan segera pertama yang memperkenalkan makanan warisan Malaysia. Produk Mary Brown Malaysia adalah 100% halal berdasarkan syariah. Ini adalah carta organisasi di Mary Brown Pucuk Permai. Area manager iaitu Mrs. Nafisah, pembantu dia Mrs. Luzanawati, assistant restaurant manager Muhammad Fakri dan Ambista Norsiah Talawi. Saya akan terangkan tugasan sepanjang saya latihan dasri. Minggu pertama, saya telah lapor diri pada 26/9/2021 bersama manager iaitu Cik Suzanawati. Ditugaskan untuk mengingati semua menu-menu yang terdapat di Mary Brown. Untuk minggu kedua pula, saya telah ditugaskan untuk memeriksa peralatan yang perlu sentiasa digunakan di kaunter bagi memudahkan staf lain. Sentiasa memastikan timun dan salad di dalam chiller ditambah, memeriksa keperluan yang tiada dan perlu diambil di stor. Okey, untuk minggu ketiga pula, mengetahui cara membersihkan kedai selepas tamat operasi, iaitu closing. Perlu membersihkan di bahagian kaunter, contoh macam sapu lantai, mop lantai. Mesin kopi pula perlu dicuci setiap 2 hari sekali untuk memastikan kopi tidak keras. Okey, untuk minggu keempat pula, sekiranya mahu memasak makanan, perlu meminta izin kepada pengurus supaya tiada berlaku pembaziran makanan. Saya telah mempelajari cara untuk memasak yang disediakan oleh kaunter iaitu mashed gravy, kari kanda, black pepper sauce, mashed potato dan sup ayam. Perlu pandai dalam mengira kuantiti supaya makanan tidak berlaku pembaziran. Okey, untuk minggu kelima pula, saya telah mempelajari cara-cara untuk menutup kaunter iaitu declaration sebelum handover atau tamat operasi. Komunikasi penting untuk kitchen dan cashier. Minggu ke-6 pula, selepas tamat operasi, cashier perlu membuat report jualan supaya kita boleh tahu jualan hari tersebut berapa jumlah dia. Kad kredit juga perlu dikira untuk mendapatkan jumlah yang betul. Air Milo perlu ditukar sekiranya habis. Nombor 4, sentiasa memastikan keadaan sentiasa dalam keadaan bersih sebelum dan selepas operasi. Maksudnya, perlu memastikan semasa opening tu bersih dan semasa closing pun kena bersih. Okey, minggu ke-7 pula, saya telah belajar cara-cara untuk membuat vegetable salad. Vegetable salad ni MRE dia selama 3 hari. Perlu memotong timun
mengikut prosedur yang ditetapkan supaya tiada kekurangan dan memudahkan shift lain. Cila sayur perlu dicuci setiap hari supaya tidak berbau busuk. Minggu ke-8 pula, saya telah ditukarkan di bahagian floor. Bahagian floor ni saya telah memulakan opening iaitu menyapu dan mop lantai. Sentiasa memastikan floor dalam keadaan bersih dan teratur supaya imej kedai tidak tercemar. Menyambut pelanggan dengan mesra dan ramah dan menyebut slogan "Hi, welcome to Mary Brown". Okey, untuk minggu ke-9 pula, menu makanan delivery dan dine-in perlu diingat supaya tidak salah keluar order. Cara penyusunan makanan perlu mengikut SOP supaya makanan dalam keadaan kemas. Mengetahui perbezaan antara makanan dine-in dan delivery. Okey, nombor 4, makanan pelanggan yang dine-in perlu disediakan sekurang-kurangnya 5 minit. Perlu peka dan ingat SOP makanan supaya tiada aduan daripada pelanggan. Okey, untuk minggu ke-10, Mary Brown menyediakan sistem drive-in supaya untuk memudahkan customer tak payah masuk kedai. So, just drive-in je macam guna contactless. Okey, untuk minggu ke-11, selepas tamat operasi kedai, iaitu selepas closing, staff floor perlu mengangkat semua kerusi untuk membersihkan sisa makanan yang jatuh. Membuang sampah dan terus menggantikan plastik yang baru. Tandas dan sinki juga perlu dicuci. Okey, untuk minggu ke-12, Mary Brown menyediakan perkhidmatan delivery iaitu Foodpanda, GrabFood dan Shopee. Yang ni pula untuk memudahkan customer yang malas untuk pergi ke kedai, bolehlah order dekat Foodpanda, GrabFood dan Shopee. Selepas tamat waktu operasi, staff floor perlu mengira semula jumlah delivery, mengasingkan delivery kepada 3 bahagian iaitu Foodpanda, GrabFood dan Shopee. Perlu mencatatkan jumlah harian delivery untuk mengetahui jumlah delivery seharian. Okey, untuk minggu ke-13 pula, pada setiap hari Ahad, stok barang perlu dikira. Pada setiap Sabtu juga, stok barang perlu dikira untuk mengetahui kuantiti barangan. Setiap 2 minggu, paket akan sampai. MRE perlu tulis pada semua barang yang sampai. Maksudnya, setiap kali pembungkusan barang sampai, perlu tulis tarikh pada bungkusan tersebut. Barang perlu dikira secara bundle dan pieces untuk mendapatkan kuantiti yang betul. Okey, untuk minggu ke-14 pula, menyusun tisu, sudu dan garfu. Nombor 2, perlu mengingat dan mencatat pesanan pelanggan dan memberitahu staf cashier. Nombor 3, membuat laporan selepas tutup kedai. Maksudnya kena buat report selepas closing. Okey, nombor 4 pula, menyusun atur barang selepas menerima stok yang baru sampai. Okey, untuk minggu ke-15, menyediakan makanan sampingan contohnya macam sambal, prawn chili, cheese sauce dan sebagainya. Mengetahui cara-cara menyediakan condiments. Perlu kiranya cashier ni pun kena top up untuk staff seterusnya bagi memudahkan kerja mereka. Okey, minggu ke-16 pula, Mary Brown menyediakan konsep contactless iaitu QR code yang disediakan. Staff cashier perlu mengetahui cara contactless supaya dapat menerangkan kepada customer jika mempunyai sebarang masalah. Di kaunter juga, jika berlaku duit short, cashier perlu membayar dan menggantikan duit tersebut. Minggu ke-17, kebersihan perlu sentiasa dijaga iaitu dengan CAYG, Clean as you go. CAYG perlu dibuat sebelum handover tugasan kepada staff seterusnya. Okey, minggu ke-18 pula, saya telah mempelajari dan kita perlu pandai dalam mencadarkan promosi dan set order kepada pelanggan. Sentiasa mencadarkan upsize kepada pelanggan untuk menaikkan sales kedai. Okey, nombor 3, apabila mengambil order, kita perlu mengamalkan 6 steps service counter. 6 steps service counter ni semua staff cashier memang kena ingat lah. Supaya nanti kalau ada sebarang manager datang ke, perlu mengingati 6 step service counter. Nombor 4 pula, perlu sentiasa sabar dengan kerenah pelanggan ketika mengambil order. Okey, minggu ke-19 pula, membuat refund apabila salah mencatat order pelanggan. Apabila sentiasa membuat refund, ia boleh mendapatkan kerugian kepada syarikat. Nombor 3, perlu mencatatkan di note kecil sebelum memasukkan di dalam komputer.
boleh mengelakkan refund dan tiada penolakan gaji berlaku. Okey, minggu ke-20 iaitu minggu terakhir saya di Mary Brown Pucuk Permai. Makanan di dalam Bay Marine perlu sentiasa dimasak jika sudah habis. Suhu air panas di dalam Bay Marine juga perlu sentiasa diperhatikan. Menghantar surat pengesahan tamat latihan industri untuk cok dan saya berpeluk kepada pengurus. Baju, apron dan tag nama juga perlu dihantar kepada pengurus. Okey, seterusnya ni adalah cadangan yang saya dapat melalui latihan industri di situ. Okey, saya akan terangkan. Ni yang pertama iaitu persekitaran, bekerja di dalam alam pekerjaan yang sebenar, dapat mengaplikasikan segala ilmu. Maksudnya macam kalau apa yang saya belajar dekat Politeknik, saya bawa kepada di latihan industri. Dapat menyesuaikan diri dengan kawasan sekeliling, dapat menyelesaikan suatu kerja atau tugasan yang diberi oleh pihak atasan dengan sempurna. Okey, ini adalah kesimpulan. Yang pertama, dapat mempelajari cara-cara menjalankan tugasan yang diberikan, sentiasa berfikir positif dan menjalankan tugasan dengan profesional. Nombor 3, mempelajari cara berkomunikasi dengan pelanggan dan staf. Yang terakhir, menghadapi risiko dan cabaran dalam industri makanan segera. Okey, ini adalah gambar menu yang terdapat di Mary Brown. Ni pula adalah tempat penyediaan ayam spicy. Ni ayam ori. Okey, seterusnya ni adalah tempat makan untuk dine-in di Mary Brown Pucuk Permai. Ini adalah kaunter untuk mengambil order dan membuat order. Ni pula adalah rider GrabFood, Shopee dan Foodpanda yang dah ambil order, dia perlu mencatat nombor di tempat yang disediakan. Sekian, terima kasih.